Ni ada tongkat siapa gerangan kau ni, Jo? Nenek, izinkan Cucu bertanya. Adakah di sini studio Didik TV Gerangan? Ya, ini studio Didik TV. Apakah hajat kamu kemari? Macam ni, Nenek. Cucu ada hajat yang besar untuk kemari, Nenek. Kalau begitu, kamu ambillah tongkat nenek ini. Tongkat? Gunakan sebaik mungkin. Kayu. Gunakan sebaik mungkin. Idea. Seperti biasa, anda sedang menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Di mana pada episod kali ini, kita akan belajar pula cara pembuatan ataupun cara untuk kita eksplorasi tripod kayu. Wah, apa tripod kayu tu? Jangan risau, kita akan tanya cikgu kita dan bersama dengan Mira, seorang guru yang sangat ceria dan berpengalaman, Cikgu Fahmi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Okay. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bagaimana dengan Mira? Saya pun khabar baik, Cikgu. Wah, Mira suka tengok Cikgu punya tie. Cantik. Rasa ada kaitan dengan sumber alam kita pada hari ini. Dan ini yang kita nak belajar dengan Cikgu. Iaitu Cikgu, topik kita pada hari ini iaitu eksplorasi tripod kayu. Apa tripod kayu tu, Cikgu Fahmi? Okey, kalau diperhatikan ya, Mira. Okey, pada kali ini kita akan menghasilkan satu craft aktiviti yang mudah ya, yang menggunakan bahan-bahan musra alam. Ya, kalau diperhatikan betul-betul apa yang terdapat di hadapan ini, ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang biasa kita gunakan dalam aktiviti perkemahan yang dinamakan sebagai gadget. Biasanya gadget ini dihasilkan daripada bulok ataupun kayu yang digunakan dalam aktiviti perkemahan untuk meletakkan bahan-bahan ataupun perkakas. Kebiasaannya untuk menghasilkan tripod ini, kalau digunakan dalam aktiviti perkemahan, kita menggunakan ikatan yang khusus seperti ikatan tungku dan juga ikatan susu kacang lah. Jadi dengan menggunakan idea daripada penghasilan gadget ini, kita bukan nak berkemah ya Mira, tapi kita menggunakan idea gadget untuk menghasilkan satu karya seni yang boleh dijadikan sebagai hiasan ataupun dekorasi dalam ruang, yang mana ia berkaitan dengan menghasilkan arca ya, di mana kalau diperhatikan gadget ini merupakan satu arca jugalah sebenarnya, tetapi dikenali sebagai arca berfungsi, yang mana arca ni yang dikatakan sebagai satu bentuk tiga dimensi yang ada estetik dan juga menarik, tapi ada kegunaan di situ. Itu yang dinamakan sebagai arca estetik. Ya, baik. Dan bila kita tengok kan, Cikgu, macam di sebelah ni, kita tengok dia kukuh lah, Cikgu. Dia imbang. Maksudnya, Cikgu, ada imbangan ke di sini, Cikgu? Ya, betul tu Mira. Tepat sekali. Dalam menghasilkan arca, biasanya kalau diperhatikan tripod yang ada di depan dan juga di sisi Mira tu, kalau kita lihat dia kukuh kerana di situ ada imbangan, iaitu dia mempunyai paksi kiri dan kanan sama. Sebab itulah dalam menghasilkan tripod ini, imbangan atau sangat penting untuk memastikan dan tripod itu adalah kukuh. Ya, itu ialah bahasa seninya, iaitu imbangan di situ. Dan bagaimana pula bagi bahan-bahan pembuatan arca ni, Cikgu? Ini adalah bahan utama untuk menghasilkan tripod kayu. Biasanya tripod itu 3 kaki lah ya. Biasanya kita akan menggunakan 3 kayu lebih kurang sama ukuran tinggi. Dari segi ukurannya, kalau tidak sama pun tidak mengapa, tidak ada masalah, yang penting imbangan. Dan seterusnya 3 kayu yang pendek untuk dijadikan sebagai pelantar ataupun platform. Jadi bahannya sangat mudah. Jadi kita akan gunakan teknik cantuman dengan menggunakan ikatan ya. Kita gunakan ikatan yang sesuai mengikut cara dan juga kreativiti kita sendiri lah. Seterusnya ini adalah bahan-bahan alternatif yang kita boleh pilih ya untuk dijadikan sebagai platform. Macam yang kita lihat di situ boleh digunakan lidi ataupun ranting kayu, atau juga boleh digunakan sebagai papan. Ini sebagai contoh lidi lah. Ataupun ranting kayu yang sama, lebih kurang sama saiz untuk dijadikan sebagai platform. Atau juga kita boleh digunakan papan yang akan kita ataupun kad Cardboard pun boleh, keras pun boleh, ataupun kotak yang akan kita potong nantilah untuk mengikut saiz platform yang kita kehendaki.
Okey, seterusnya yang paling penting untuk cantum, kita tidak menggunakan gam, tetapi kita boleh menggunakan pelbagai bahan lain untuk memastikan yang ikatan tripod ini kukuh. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan tali ataupun paling sesuai sekali tali jut ataupun tali guni kerana ia agak kasar dan kesat untuk mencengkam. Okey, ataupun gunakan saja apa-apa saja barang yang ada di dalam rumah. Seperti tali rafia ataupun ribbon. Ya, okey cikgu. Bagaimana pula dengan bahan yang terakhir? Saya nampak ada gam juga di situ cikgu gunakan. Seterusnya untuk memastikan yang tripod kita hasilkan itu nampak kukuh serta kemas, kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk menghiasnya seperti mengecat dengan menggunakan watercolor ataupun menggunakan shellac lah. Tetapi pastikan semasa menghasilkan cat dengan menggunakan shellac, kita mintalah pengawasan daripada orang dewasa. Lebih dewasa. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan bahan apa yang diperlukan bagi pembuatan tripod kayu ni. Kita berhenti berehat seketika. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita dalam Club Craft Didik, di mana hari ini kita nak buat tentang tripod kayu. Tadi Cikgu Fahmi dah terangkan apakah bahan yang diperlukan. Sekarang ni bahan semua dah tersedia Cikgu. Bagaimana pula langkah pertama sebab nak menghasilkan tripod kayu ni menggunakan teknik ikatan dan cantuman. Boleh Cikgu Fahmi tunjukkan kepada mereka di rumah? Okey, baik Mira. Jadi kita akan teruskan kepada langkah-langkah untuk menghasilkan tripod kayu yang mana kita menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah didapati. Terlebih dahulu, langkah pertama sebelum kita menghasilkan tripod, pastikan kita hasilkan di atas permukaan yang agak kasar supaya tripod yang apabila kita mendirikan kayu nanti tidak akan jatuh ataupun licin lah. Jadi sangat mudah kalau kita membuat di atas permukaan yang kasar, contohnya atas kapet pun boleh jugalah. Okey. Baiklah, kita akan mulakan Yang langkah yang pertama, pastikan kita sediakan 3 batang kayu yang lebih kurang sama panjang. Okey, kita gunakan dahulu 2 batang kayu untuk menghasilkan ikatan. Mira pun boleh cuba cikgu. Mira pun boleh bersama-sama dengan saya untuk memulakan langkah-langkah menghasilkan gadget. Okey, 2 batang kayu macam ni. Kemudian gunakan apa sahaja tali untuk mengikat, sama ada ribbon ataupun tali tangsi ataupun benang bulu pun boleh jugalah. Kemudian kita ikatlah mengikut cara yang kita perlu. Mengikut cara kita, pasti ikatan tu kukuh lah. Okey, sedikit pesanan mesra kepada semua adik-adik yang akan lakukan aktiviti ini juga. Ingat untuk berhati-hati kerana ni kan kayu kan cikgu. Dia mungkin akan ada selumbar ataupun ada tajam-tajam. Jadi kena pastikan kena bersihlah permukaan dan juga licin permukaan ini. Baik. Dan sekali lagi Mira, semasa kita mengikat, pastikan ikatan tu agak kukuh, dan juga semasa memotong tu pastikan kita gunakan gunting di bawah pengawasan orang dewasa. Tujuannya untuk menjamin keselamatan kita. Okey, nampaknya ikatan yang pertama dah selesai. Okey, nampaknya agak-agak kukuh lah. Kalau tak kukuh pun tak mengapa, kita akan pastikan yang ikatan tu kukuh apabila pada peringkat akhir nanti semasa finishing, semasa kemasan. Okey, baik. Selepas menghasilkan ikatan lebih kurang silang macam ni, okey, kayu yang ketiga ni kita letakkan di atasnya. Sandarkan di atasnya. Sandarkan di atas. Okey, kemudian kita sambunglah ikat. Sambung ikat. Kita lilit lagi. Lilit sehingga ia agak kukuh dan tidak mudah tercabutlah, terlerai. Lilit saja. Kalau kita mahir dalam aktiviti pengakap, kita boleh menggunakan aplikasikan ikatan tungku ikatan silang tungku namanya. Tapi kita gunakanlah ikatan apa yang pasti untuk mengukuhkan tali yang kita gunakan untuk mencantum tripod ni lah. Kira tak ada ikatan spesifik lah cikgu. Tak ada. Tak apa, yang penting kekemasan itulah. Ini adalah asas bagi tripod Ni nampak ada asasnya. Okey, nampak asas. Kita gunakan 3 kayu yang agak pendek. 3 kayu yang agak pendek untuk membuat tapak pelantar ataupun platform. Lebih kurang macam inilah yang telah dihasilkan. Nampak tak? Kita kena buat dalam bentuk 3 segi kan cikgu? Bentuk 3 segi. Sudah namanya tripod, jadi sudah tentulah menggunakan 3 kaki. 3 kaki. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan meneruskan langkah-langkah menghasilkan tapak bagi platform. Kita akan ikat macam biasa menggunakan tali. Ikat saja. Dia di bahagian sisi. Tapi kan kalau kita
tak mahir nak mengikat, kita boleh gunakan kabel tie. Guna apa, cikgu? Boleh gunakan kabel tie. Oh, lebih mudah lah mudah. begitu. Tapi kita nak nampakkan yang kita menggunakan unsur-unsur alam dengan menggunakan cara ataupun kreativiti kita. Jadi kita nak nampakkanlah unsur-unsur kreatif tu dengan menggunakan ikatan. Ya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan ribbon ni, kalau kita gunakan ribbon ni sebenarnya pun bagus juga sebab dia mencengkam. Ya, mencengkam cantuman kayu-kayu ini. Bila dia mencengkam, jadi agak kukuh lah dia punya cantuman ni. Okey, ini kalau kita menggunakan benang ataupun ribbon kan, cikgu? Ya, betul. Kalau kita nak gunakan kabel tie ni pula, macam mana cikgu cara dia kalau nak Lebih menggunakan sama saja kita cantumkan dan terus ikatlah macam biasa kita masukkan. Boleh cikgu tunjukkan satu? Boleh. Di Saya sebelah sana. tunjukkan Kita ya. tengok bagaimana caranya. Caranya mudah saja. Okey. Ambil satu kayu yang pendek, lebih kurang jarak dia jangan terlalu kurang daripada bukaan tripod yang depan ni. Okey, gunakan kabel tie ni. Macam biasa kita pun masukkanlah. Masukkan. Masukkan dan kemudian ketat kiri dan kanan. Boleh kan? Boleh, cikgu. Tapi dia sebenarnya disilang macam ni. Ya, disilang. Jangan pula dia macam ni. Dia macam ni, disilang macam ni. Dia akan nampak macam bentuk pangkah. Okey. Dia ikut pada apa tu? Kayu ni, unjuran kayu ni. Kalau Mira buat macam ni, cikgu, kurang tepat ke kalau macam Boleh. ni? Itu pun cara yang betul jugalah tu. Okey. Yang penting cantum. Sini pun sama juga. Ya, betul. Tak apa, kita memerlukan ketekunan ataupun kesabaran. Inilah salah satu cabaran dalam kita berkarya. Sebab berkarya ni bukannya mudah, tetapi kepuasan ada di situ. Betul, cikgu. Okey, sekejap, cikgu. Saya nak pastikan saya punya Tak kukuh. apa, perlahan-lahan. Okey. Kalau kita mengikat menggunakan ribbon ataupun tali pun mesti ikatan yang samalah. Kita gunakan secara memangkah supaya lebih kukuh lah. Ya, macam ni. Kemudian kita balikkan supaya dia nampak macam pangkah. Okey. Okey. Kita habiskan ketiga-tiga penjuru untuk membentuk tapak platform. Mira punya satu. Inilah cabarannya, Mira, bagi yang pertama kali menghasilkan tripod. Betul. Memang rasa Mungkin agak sedikit sukar di situ. sukar. Tetapi ada kepuasan sebenarnya di situ kalau kita dah siap. Okey. Ini pun Mira ikat juga di bahagian atas supaya lebih ketat. Ya. Tapi tak apa, kalau ikatan ataupun lilitan itu agak tebal, tidak ada masalah sebab kita boleh cover dengan hiasan yang akan kita buat. Dan kemudian apabila gadget ini telah selesai disiapkan nanti. Okey. Baik, lagi satu di bahagian tepi. Yang penting ikatannya pastikan kukuh supaya apabila tripod ni siap, ia boleh digunakan. Boleh didirikan serta boleh diletakkan beban di atasnya lah. Okey. Macam saya tengok cikgu punya, alah cantiknya cikgu punya. Saya ni macam kurang kemas je, cikgu. Tak, sebenarnya dari segi kekemasan tu, untuk langkah pertama, kita jangan terlalu pentingkan nak nampakkan hasil yang cantik, yang menarik. Tak perlu. Okey, langkah pertama biasanya memang agak kasar. Tetapi itulah fungsinya bila langkah terakhir kita perlukan finishing ataupun kita perlukan kemasan. Ya, dengan menggunakan pelbagai bahan untuk menghias ataupun kita tutup tutup ketidakkemasan tu supaya menjadi nampak menariklah. Okey. Kalau macam saya punya ni kan, cikgu. Ya. Saya punya ni kayu saya tak sama. Ini terpanjang sikit, ini tebal sikit. Dia akan mengganggu tak dia punya daripada segi keseimbangan? Sebenarnya dari segi itu tak ada masalah ya, sebab yang penting apabila tapak platform ni dah siap, kita boleh susun kayu, dan dari segi susunan kayu pun tidak perlu mengikut terlalu lurus. Ya, kita boleh gunakan kayu yang berikut. Kat situlah nampaknya kreativiti, sebab jangan terlalu nampak sangat yang macam perabot kan. Inilah seni, cikgu. Itulah seni. Cikgu nampak menggunakan ribbon. Ya, menggunakan, sebab kalau gunakan ribbon ni pun dia agak, orang kata apa, ikatannya agak kukuh dan juga kemas kerana dia mencengkam kan. Okey. Selalu kalau kita sebut tentang tripod kayu ni kan, cikgu, tripod kayu ni selalu lazimnya dengan kalau kita nak buat lukisan, painting kan kita menggunakan tripod kayu juga. Sebenarnya tripod ni sebenarnya banyak kegunaannya, bukan setakat kita gunakan untuk painting saja. Kalau kita perhatikan, ada juga tripod yang digunakan di batas-batas tanaman ya, untuk sebagai, orang kata apa, nak menampakkan yang tumbuhan melilit. Macam contohnya tumbuh-tumbuhan kekacang lah kat situ. Okey.
Ya, nampaknya sudah hampir selesai. Tali kita ambil saya di sini. Okey. Selesai. Kalau saya menggunakan macam ni kan cikgu, maksudnya saya kena potonglah setiap hujung-hujung ni. Ya, betul. Semasa memotong, ingat ya, mintalah bantuan orang dewasa supaya keselamatan sentiasa terjamin. Betul. Okey. Jadi nampaknya langkah pertama kita dah selesai. Nampaknya memang dah nak siap. Ini adalah asas tripod yang dah kita hasilkan. Tinggal nak buat dia punya platform ataupun tapak saja. Yes. Tapak ataupun platform ni boleh pelbagai. Sebab kita dah ada asas, tapaknya boleh diperbagaikan. Okey. Macam contohnya kalau perhatikan ya, di sini saya dah susun kayu mengikut kepanjangan. Nampak dari pendek ke panjang. Jadi saya akan gunakan kayu ni dan kemudian susun di atas tripod ni untuk membentuk platform. Kita juga boleh gunakan buluh ya untuk membentuk platform di atas ni, ataupun boleh gunakan lidi. Menggunakan lidi. Ya. Ataupun gunakanlah kayu. Cardboard kita. Cardboard kita akan potonglah mengikut panjang dan juga kita susun di atasnya. Okey, baiklah. Kalau untuk kali ni, cikgu nak guna yang mana? Mira guna yang ni. Baik. Saya akan gunakan ranting lah. Okey, untuk ranting ni kita boleh gunakan lilit secara lilit ke kacang ya, tetapi kalau tak tahu macam mana rupa lilit kacang, kita just ikat biasa saja. Ya, ikat biasa saja. Okey. Jadi terlebih dahulu kita akan susun kayu ni mengikut luas segitiga pada permukaan pada tripod ni lah. Ya, pada permukaan platform ni susun. Kemudian kita ikat macam biasa. Kalau kat sini saya tidak menggunakan susu kacang ya. Saya gunakan lilit ikat satu persatu. Baik, itu cikgu menggunakan kayu. Kalau Mira menggunakan cardboard, cikgu kata Mira kena potong ikut saiz ni. Ya, betul cikgu? Okey, kalau macam tu Mira nak ukur terlebih dahulu. Jadi jom cikgu betul. sama-sama kita lakukan. Jom. Okey, dah siap dah Mira punya platform. Mira menggunakan cardboard, manakala cikgu Fahmi pula menggunakan kayu. Dan saya menggunakan ranting kayu. Lebihan ranting kayu itu apabila kita susun, kita dapatlah ikatan, kita susun macam ni dengan menggunakan cara ikatan. Ikatan biasa. Ya. Berbeza sedikit cikgu kita punya platform. Ya, betul. Hasilnya berbeza kerana kami menggunakan teknik dan juga cara yang berbeza. Kita pelbagaikan ya. Tapi cikgu Fahmi, saya punya platform macam mana? Lepas ke tak? Lulus ke tak cikgu? Nampaknya memang lepas. Bila saya tekan, memang kukuh. Lulus tahniah, bagus. Dapat B6 terus ya. Wah, okey. Kalau dah lulus, lepas, boleh tak Mira minta izin kat cikgu nak berhenti berehat seketika, cikgu? Ya, tak ada masalah. Cuk. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Baik, ini Mira punya arca yang belum siap separuhnya lagi, belum cukup sempurna lagi kan cikgu, sebab kita nak buat orang kata finishing touch, sentuhan terakhir, kita buat kemasan sikit. Apa langkah dan juga cara yang terbaik untuk kita buat dekorasi untuk kita punya gadget kita ni cikgu? Okey, baiklah, kita akan ke langkah yang seterusnya. Apabila kita telah menghasilkan gadget, kita pastikan ikatannya agak kukuh dan kita gunting ataupun buang segala kelebihan tali ni untuk memastikan yang hasilnya lebih kemas. Dan juga nampak mudah untuk kita hiaslah. Okay. Ya. Jadi gunakan apa sahaja cara untuk kita menghias bagi memastikan yang tripod kita ni agak menarik ya, dan sesuai untuk kita jadikan sebagai hiasan ya, ataupun dekorasi di ruang-ruang yang kita hendaki. Baik. Okey, jadi apa yang kita nampak di sini ya, kita gunakan apa saja bahan yang boleh kita tampilkan untuk mencantikkan ya. Jadi jom kita hias bersama-sama ya. Jom cikgu. Okey. Kat sini depan Mira nampak ada tali cikgu. Ya. Kita boleh gunakan tali juga sebagai motif hiasan kita. Okey, ada daun-daun. Daun-daun ni boleh digunakan yang kita ambil apa saja daun yang yang ada kat rumah. Kita jadikan sebagai bahan untuk kita lilit pada kaki tripod ni lah. Jadi kita teruskan menghias. Okey, di samping itu juga Mira, bagi memastikan yang tripod kita ni orang kata boleh bertahan lama serta nampak lebih cantik dan juga emas, kita boleh gunakan shelek ya. Tetapi mintalah bantuan orang dewasa untuk memastikan yang shelek ni dapat digunakan dengan selamat. Maksudnya mintalah bantuan orang dewasa ya. Kita shelek sampailah habis
permukaan ke tripod. Okey, boleh tak Mira tunjuk kepada saya salah satu daripada gadget yang telah disiapkan dengan menggunakan shellac? Okey, yang dah siap berada di seperti yang anda nampak di kaca TV yang tadi tu, dan juga ada juga di sebelah sisi Mira ni. Okey, jadi macam mana? Mira angkat cikgu Boleh angkat. Okey. Kita boleh angkat. Ini merupakan yang dah siap. Okey. Nampak kan bila diperhatikan betul-betul, apabila kita sapkan shellac pada permukaan kayu ni nampak berkilat dan nampak eksklusif. Yalah cikgu. Nampak kan? Jadi kita boleh teruskan, kita sambung dengan projek dekorasi kita ni. Silakan. Ya? Okey. Jadi cikgu akan gunakan shellac ke macam mana cikgu? Jadi kalau saya nak shellac, saya kena pastikan yang shellac ni dia betul-betul kering, baru saya akan gunakan hiasan lain pula untuk kita hias. Tetapi kalau kita tak nak shellac pun tak apa, tidak ada masalah. Ya, kalau tak nak shellac, kita boleh gunakan ribbon ataupun apa-apa saja untuk kita buat lilitan. Kita nak buat lilit pada permukaan tripod ni lah. Nak lilit kayu buat bentuk silang pangkah ke ataupun macam mana lah yang kita nak buat. Baik. Ya, macam saya buat ribbon macam ni lah. Cikgu buat ribbon, Mira menggunakan tali yang sama juga macam cikgu. Kita buat lilitan tali dekat kita punya kayu ni supaya kita pelbagaikan kreativiti kita untuk menghasilkan hiasan pada tripod. Okey. Okey, baik ya. Semasa saya menghasilkan hiasan ni, saya ingin tunjuklah kepada Mira ya. Tidak semestinya kita menggunakan kayu yang lurus saja. Kita boleh gunakan juga kayu yang orang kata permukaannya agak bengkak-bengkok, ya, iranya agak bengkak-bengkok, kerana kat situ pun ada nampak kesenian kat situ. Ya, jadi nanti saya tunjukkan contoh bagaimanakah kita menggunakan kreativiti menggunakan kayu yang tidak semestinya lurus untuk menghasilkan satu lagi produk yang lebih menarik. Okey, sebagai contoh ya. Okey, apa yang Mira nampak di sini ya. Okey, ini adalah salah satu contoh yang kita boleh gunakan untuk jadikan sebagai bahan seberguna. Maksudnya boleh jadikan sebagai tripod, sebagai rak seberguna. Jadi macam saya boleh gunakan bahan-bahan yang saya suka untuk tujuan dekorasi. Sebagai contoh, saya ada koleksi-koleksi sendiri. Jadi saya gunakan koleksi-koleksi ini untuk membuat hiasan. Ya, jadi saya gunakan untuk hiasan bagi memanfaatkan tripod yang telah saya hasilkan. Kita boleh jadikan sebagai rak yang khusus. Betul. Nampak? Jadi saya gunakan koleksi-koleksi saya untuk menempatkan bahan-bahan kesayangan saya. Wah, boleh letak juga. Ada letak kasut, topi kan cikgu? Betul. Ataupun satu lagi Mira. Okey, di sini saya menggunakan satu lagi, nampak tak kayu yang agak bengkak-bengkok kan? Nampak sengit, tapi masih lagi kukuh untuk dijadikan sebagai tripod. Ya, dijadikan sebagai tripod. Jadi saya nak jadikan rak ni sebagai rak seberguna. Jadi saya gunakan pula bahan lain untuk nampakkan yang rak ni ada kelebihan ataupun keistimewaan. Jadi saya gunakan buku-buku yang saya mungkin boleh susun. Ya, boleh susun dan nampak tak? Dah jadi tempat untuk letak buku. Jadi kita gunakanlah hiasan-hiasan yang seterusnya. Nampak kan? Dah jadi rak yang eksklusif. Tidak hanya tripod yang pada asalnya digunakan untuk tujuan perkhemahan, tetapi kita boleh gunakan juga idea untuk menghasilkan tripod ini sebagai tujuan dekorasi yang boleh kita letakkan di bilik ataupun di mana-mana ruang lah. Jadi kita perhatikan ya. Jadi dia bergantung kepada seorang ataupun individu punya tahap kreativiti lah nak buat macam mana. Macam cikgu, saya tak pernah terfikir pun boleh letak buku sebenarnya cikgu. Tapi sebenarnya boleh ada nilai, orang kata nilai estetik di situ. Ya, betul. Yang penting nilai estetik. Betul Mira. Okey, ini Mira tak tahulah Mira punya jadi bentuk apa cikgu. Ada tiba-tiba ada daun pula kat sini kan. Menarik tu. Macam nampak bonsai pun ada juga. Bonsai punya. Ini tadi Mira lilit sikit kat sini. Kalau nak lebih cantik, kita buat lilitan penuh lah kan cikgu? Ya, betul. Lilitan penuh. Kalau tak penuh pun tak apa. Yang penting lilitan tu nampak kemas dan juga menarik lah. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita punya arca pun sudah hampir siap kan? Tinggal sedikit kemasan-kemasan akhir sahaja. Jadi adakah sedikit rumusan daripada cikgu tentang kita punya aktiviti pada hari ini? Silakan. Okey, dalam menghasilkan karya ini yang paling penting ialah bagaimana kita menggunakan kreativiti kita dengan menggunakan kepelbagaian bahan bersumberkan alam semula jadi. Maksudnya tidak memerlukan kos yang banyak.
Kita hanya perlu menggunakan apa sahaja bahan yang nampak depan mata, nampak macam contohnya ranting ni kan. Tetapi ranting ni boleh mendatangkan manfaat yang pelbagai untuk kita menghasilkan produk yang nampak menarik serta eksklusif macam yang kita buat pada hari ini. Jadi jangan takut untuk kita berkreativiti. Ya, jangan takut untuk kita berkreativiti. Macam Mira pun dah siap Mira punya. Boleh letak lampu juga kat atas ni. Ada lampu sikit kat sini kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Wah, Cikgu menariknya. Menarik kan ada lampu kat okey. sini. Boleh letak dekat bilik atau kat rumah nanti. Terima kasih banyak Cikgu Ya, Fahmi atas sama-sama. perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM